Assalamualaikum, selamat pagi para penonton Malaysia. Hari ini khas untuk anda. Hari ini Sofia berbusana sari. Ini adalah bersempena dengan Pesta Cahaya ataupun Deepavali akan bakal menjelma esok. Jadi ceritanya pagi ini, Sofia akan terus membawa kepada anda kemeriahan malam ataupun hari sebelum Deepavali di sini, iaitu Little India Brickfields Kuala Lumpur. Sekejap lagi Sofia akan persiapkan, cantikkan diri lagi untuk sama-samalah kita memeriahkan suasana ke arah Deepavali. Lepas ni, yang ke mana kita terus bersama dengan rakan tugas Dayah dan juga Fazli Fuad di studio Malaysia hari ini. Ayuh kita mulakan. Wah. Sofia. Apa dia? Saya nak beritahu je lah. Afan, awak boleh duduk seorang-seorang sekejap? Kenapa? Sekejap je. Kenapa? Saya pun nak pakai sari juga. Nak ikut Sofia pergi Little Brickfield. Itu dia. Sofia, terima kasih bawakan kami kemeriahan. Pertamanya dengan diri anda cukup cantik sekali. Betul. Tapi kejap lagi katanya nak bersiap. Dia nak bersiap lagi. Saya lihat macam dah siap dah tu kan. Dia pun kalau kita bercakap tentang sambutan Hari Deepavali di Brickfield dan juga di Kelang, saya rasa memang menjadi tumpuan lah masyarakat India yang berada dekat sana untuk mereka nak menyambut perayaan pada hari esok. Ya, jadi dekat sana lah kiranya nak cari sari ke, makanan-makanan ke, murku-murku ke. Sedap je. Jadi kalau sesiapa ada buat sambutan Deepavali tu, ajak saya dengan Afan. Kami memang suka dan teringin juga nak jadi Sofia pakai baju cantik macam tu kan. Dan yang paling penting kepada anda semua yang mungkin dah pun pulang ke kampung dan sebagainya. Wah, bagaimana? Saya rasa semua sekarang tengah mood bercuti. Tapi jangan risau, kami di Malaysia hari ini akan terus menghidangkan, kiranya bukan hidangkan murku. Kita hidangkan dengan topik-topik yang menarik untuk anda semua. Betul, selama 1 jam ni dari anda semua terus bersama dengan kami di Malaysia hari ini. Okey, kita nak mulakan Malaysia hari ini. Tadi Sofia dah mulakan di Brickfield. Kami dekat studio ni kita nak mulakan dengan apa yang terkandung di dada-dada akhbar. Dan yang menjadi tumpuan kami sudah pastinya kita nak bercakap tentang pelarasan gaji RM1,700 yang telah pun dibentangkan dalam Belanjawan 2025 yang akan dikuatkuasakan pada Februari nanti. Ya, kalau ada di sekitar anda, daripada berita harian dia, iaitu gaji RM20,000 sebulan mungkin nilai ambang T15. Jadi kerajaan sedang kaji naikkan paras ambang pendapatan bagi golongan T15 daripada RM13,000 yang ditetapkan Jabatan Perangkaan kepada sekurang-kurangnya RM15,000 atau RM20,000 sebulan kerana ada beranggapan ia terlalu rendah. Jadi bagaimana pula dengan anda? Itu adalah salah satu yang kami kongsikan di sini, berita harian. Itu di berita harian dan apa yang terkandung di New Straits Times. Kita lihat dekat situ 30,000 criterion for T15 too low. The government may raise the T15 household income threshold set by the Department of Statistics Malaysia to 15,000 or 20,000, says Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan kalau kita lihat dekat bawah tu juga, TNB is first government link company to comply with a new minimum wage 1,700. Kalau kita lihat tenaga yang sudah buat TNB menjadi syarikat berkaitan kerajaan GLC yang pertama menyahut seruan kerajaan untuk menaikkan gaji minimum kepada RM1,700. Itu kalau kita bercakap tentang RM1,700 itu kadar gaji minimum yang telah pun ditetapkan bermula pada Februari. Jadi kejap lagi juga kita nak bincangkan tentang kenaikan gaji minimum ini, adakah ianya bersesuaian dan kalau kita melihat dari segi faktor majikan, pekerja dan juga ekonomi sebentar saja lagi. Jadi itu perbincangan lebih terperinci. Jadi Sofia pun katanya kejap lagi akan bersama dengan kita juga. Jadi anda jangan ke mana-mana, kita nak berehat sebentar. Kita berjumpa selepas ini. Ya, kita makan marku dulu. Mana? Ada marku ke? Ada. Baik, terima kasih kerana setia bersama kami di Malaysia hari ini. Dan saya dan Afat tadi ada bincangkan nak cerita tentang kenaikan gaji ke RM1,700 yang akan bermula pada Februari tahun hadapan. Betul. Tetapi sebelum tu, apa kata kami nak kongsi kepada anda sedikit bikisan pandangan orang ramai tentang isu ini. Okey, jom kita saksikan. Okeylah, dia naik 1,700 sebab ekonomi zaman sekarang kan macam dah naik kan. So berbaloi lah dia naik 1,700. Tapi kalau ekonomi tu naik, rasa macam sama je lah dengan gaji yang sekarang. Gaji yang dia naik 1,700 tu macam tu. Kalau boleh up lagi lah sebab ada certain kita perlukan duit guna. So perlulah naik sikit.
17 macam 18 ke naik 500 pun boleh lah tu. Sebenarnya cukup je untuk kita, as long tak membazir sebenarnya. Cukup je kalau duit tu kita tak pakai banyak. Kalau kita pandai planning semua tu, cukup je. Kalau untuk ekonomi sekarang ni, memang cukup je lah. Tak ada apa kalau kita guna dengan jimat cermat. Untuk guna-gunaan penting harian, boleh cukup je. Bagi saya, kalau sebagai seorang pekerja, memanglah kita suka kan gaji 1,700 semua pakai. Tapi dengan ekonomi sekarang ni memang okey lah. Okey sangat-sangat lah. Tapi kalau bagi majikan agak macam ni sikit lah. Tapi kita follow je lah. Saya rasa tak cukup sebab kos sara hidup sekarang sedang meningkat, and saya sebagai student pun tengah sewa luar and also kena tanggung kos makanan, transport and everything. So bagi I rasa macam tak cukup lah. On top of that ada responsibilities for my parents juga. So at the end of the day tinggal berapa ratus for me to guna untuk diri sendiri je. Okey, bagi pendapat saya setuju sebab dengan ekonomi sekarang yang semakin meningkat, dengan gaji 1.7 tu berbaloi lah daripada 1.5. Maksudnya ada tambahan sikit lah daripada gaji sebelum ni kan 1.5. So ada berbaloi lah, mungkin ada penambahan sikit, boleh buat saving sikit. Saya rasa kalau ditanyakan kepada semua responden kita, sudah pastinya semua akan bersetujulah. Takkan ada orang yang cakap mungkin bersetuju tapi mungkin kadar itu berbeza-beza lah. Yeah. Mungkin yang beranggapan bahawa 200, 300 dan sebagainya. Ada yang kata kalau boleh itu 500 kan. Tapi sikit sebanyak apa yang dibuat oleh kerajaan ini dapat membuatkan kehidupan kita sebagai pekerja ni dapat hidup lebih selesa. Apatah lagi dengan keadaan kos hidup yang semakin tinggi sekarang ni kan. Ya, betul. Dan seperti yang dijanjikan, kami bawakan kepada anda dua panel kita. Saya perkenalkan dulu. Kita ada Encik Edwin Ng, Pengerusi Samanta Central. Samanta iaitu Persatuan Perusahaan Kecil dan Sederhana Malaysia. Hai. Selamat pagi. Selamat pagi, Mr. Edwin. Selamat pagi. Dan juga kita ada daripada Kangak Perlis. Profesor Madya Teknologis Dr. Muhammad Zulkifli Mak Juno, Pensyarakanan Jabatan Perniagaan Fakulti Perniagaan dan Komunikasi Universiti Malaysia Perlis. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Pagi. Terima kasih banyak sebab sudi berkongsi kiranya hari inilah pendapatnya. Okey, baik. Jadi soalan pertama saya nak tanya ni dulu kepada Encik Edwin Ng. Gaji dinaikkan kepada RM1,700. Adakah ia wajar dilakukan? Silakan. Wajar tak wajar. Ni susah nak cakap sebab kalau dari pihak kerja semua memang sukalah kan. Tapi dari Samanta kami fahamlah tujuan kerajaan kenapa naikkan gaji ke 1,700 untuk memastikan rakyat dapat pendapatan mencukupi untuk menampung kos sara hidup. Banyak yang kata tadi kos sara hidup ni semakin meningkat kan. Tapi dari pihak Samanta dengan ahli-ahli kita rasa mungkin 1,700 mungkin tak bertepatan dengan keadaan semasa kebanyakan PKS atau perusahaan kecil dan sederhana, terutamanya yang beroperasi dengan margin yang sangat terhad. Sebab yang mana banyak yang tak tahu, kos operasi yang sekarang sedang naik banyak. Majoriti PKS hanya yang kita ada buat kaji selidik, majoriti PKS hanya ada aliran tunai untuk 2 bulan saja. Walaupun dia nampak pendapatan dia nampak meningkat, tapi memang ada besar tekanan pada keuntungan mereka. Tambahan pula, kerajaan juga ada beritahu yang akan melaksanakan 2% atas dividen. Tapi kebanyakan pengusaha tak angkat salary, tak ada gaji, dia orang angkat dividen ni. Jadi ia seperti mana tax atas tax. So buktinya pada 2022 selepas kenaikan gaji minimum ke 1,500, itu adalah sebanyak 25% dari 1,100, kita actually kehilangan 13% PKS ataupun lebih kurang 156,000 perniagaan. Ini dalam data ini menunjukkan impak yang banyak, yang sangat ketara pada sektor PKS.
Itu antara kesannya lah bagi perusahaan kecil dan juga sederhana. Okey, kita nak tanya kepada Prof Zulkifli pula. Kalau bercakap tentang konteks kita menaikkan kadar gaji minimum ni kepada 1,700 ni, dalam konteks ekonomi pula bagaimana kan? Dan kita juga ingin melihat bagaimana agaknya majikan ini dapat menampung tambahan RM200 ni di masa yang akan datang, Prof. Okey, terima kasih soalan tersebut. Untuk pengumuman bajet dalam bajet 2025 baru-baru ini oleh TEPX, saya merasakan ramai rakyat rasa gembira lah dengan kenaikan gaji minimum. Namun begitu, kita kena lihat dari segi konteks keseluruhan. Bagaimana kenaikan gaji minimum ini memberi impak yang besar kepada dua-dua pihak, majikan dan juga masyarakat ataupun pekerja secara umumnya. Dan kalau kita lihat dari segi ekonomi, kenaikan di sebanyak 200 gaji minimum bermula Februari tahun depan ni, kalau di bandar bagi saya lah tidak terasa sangatlah kenaikan tersebut berbanding dengan pekerja yang bekerja di luar bandar. Bagi pekerja yang berada di luar bandar, kebanyakan rasa bersyukurlah kerana kenaikan tersebut memberi lebihan tunai sedikit dengan kos hidup yang rendah. Tetapi berbanding pekerja di kawasan bandar, kenaikan 200 itu tidak memberi impak yang cukup besar. Namun begitu, saya yakin bahawa kerajaan sudah meneliti berkaitan dengan bagaimana untuk menampung balik dari segi plan pengawalan kos hidup secara menyeluruh, terutamanya dari segi subsidi latihan. Sebab bagi saya, majikan perlukan produktiviti dan juga peningkatan kemahiran. Dan saya yakin kenaikan gaji tersebut akan dari sudut ekonomi dan daya saing. Mesti kenaikan itu selaras dengan produktiviti dan juga daya saing. Dan saya yakin kerajaan akan meneliti aspek-aspek tersebut. Baik, mungkin kita tanyakan juga kepada Encik Edwin tentang bagaimana agaknya kenaikan ini memberi kesan kepada peniaga kecil, mikro dan juga sederhana, dan bagaimana agaknya penerimaan dan kiranya persediaan untuk ke Februari tahun hadapan. Silakan Encik Edwin. Yang seperti mana Prof cakap tadi, I setuju sangat sebab kesannya akan dirasai berbeza mengikut lokasi dan sektor. So PKS seperti mana Profesor cakap tadi, PKS di bandar kecil ataupun di Sabah Sarawak akan hadapi cabaran yang sangat besar, yang lebih besar berbanding kawasan bandar seperti Lembah Kelang, Pulau Pinang ataupun Johor, sebab mereka mempunyai gaji median yang melebihi 1,700 dah. So lebih 84 ke 85% PKS kita adalah dalam sektor perkhidmatan, terutamanya peruncitan dan F&B, di mana ada pula sektor yang cakap, kita buat otomasi lah, kita buat otomasi semua. Tapi otomasi bukan penyelesaian yang mudah. Contohnya dulu kan kedai mamak lepas COVID kan ada banyak menggunakan robot waiter kan, tapi sekarang banyak robot tu telah ditolak walaupun kos untuk operasi robot tu lebih rendah. Banyak pengguna yang lebih suka guna perkhidmatan dengan manusia kan, waiter betul. So kaedah otomasi ini guna tapi untuk setengah sektor je, sebab lebih kurang sektor distribusi atau manufacturing, tapi bukan solusi untuk semua sektor lah. So akan memberi kesan, saya rasa cabaran yang sangat besar lah untuk bandar kecil. Prof, kita lihat belanjawan yang telah pun dibentangkan PM kita mengatakan bahawa gaji minimum ini akan terus dikuatkuasakan pada bulan Februari 2025. Jadi adakah masa untuk pelaksanaan tempoh ini begitu sesuai sekali?
adakah mungkin kita memerlukan sedikit masa lagi untuk bagi pihak pekerja sendiri, bagi pihak majikan sendiri, mereka ni nak mengadaptasi tentang perkara ini? Adakah perlu masa yang lebih lagi ataupun tempoh Februari nanti adalah masa yang sesuai untuk pelaksanaan tempoh ini, Prof? Okey. Bagi saya masa tu tidak memberi orang kata impact sangat. Yang paling penting bagi pandangan saya, bagaimana kerajaan mengimbangi kesan kenaikan gaji minimum ini terhadap kedua-dua pihak, sama ada majikan dan juga pekerja. Dan yang paling penting adalah bagaimana kerajaan mengawal kenaikan tersebut melalui beberapa langkah penguatkuasaan. Contohnya, kita tahu bila naik gaji terus akan memberi kesan kepada inflasi. Bila ada kedudukan cash yang lebih, maksudnya memberi tekanan kepada inflasi. So oleh itu majikan akan memindahkan, sepastinya akan memindahkan kos tambahan tersebut kepada pengguna melalui kenaikan harga produk ataupun perkhidmatan. So dengan ini kerajaan sesungguhnya harus mengukuhkan penguatkuasaan dari segi pengawalan, dan juga bagi saya pelaksanaan mengikut tahap dan kawasan tertentu boleh dicadangkan supaya orang kata apa, dapat mengimbangi ataupun pihak majikan dapat mengadaptasi kadar gaji minimum yang lebih tinggi, sementara kawasan luar bandar boleh kekal pada kadar asal mengikut kos sara hidup setempat dan terpulang pada ni. Tapi walau bagaimanapun kerajaan sudah melaksanakan, tapi yang paling penting seharusnya masyarakat mesti bijak menggunakan peluang ini, kenaikan ini sebagai satu yang memberi sumbangan yang besar kepada produktiviti dan juga daya saing. Itu yang paling penting. Sebab majikan mengharapkan produktiviti yang lebih yang lebih tinggi. Betul. Itu sebenarnya. Ya, saya juga ada terbaca tentang bagaimana majikan mengatakan kita harus tumpukan untuk tingkatkan kemahiran bekerja supaya katanya berbaloi dan juga kiranya apa yang dibayar itu kiranya setimpal. Dan mungkin kita minta kepada Encik Edwin kata-kata terakhir, mungkin boleh kongsikan sedikit harapan anda dan juga cadangan tentang kenaikan ini. Silakan. Harapan saya ataupun harapan Samantha actually, harapan sebab agar kenaikan gaji minimum ini dikaji dengan lebih mendalam dan diimbangi dengan inisiatif tambahan untuk menyokong PKS, di mana saya rasa kalau PKS dibagi lebih ruang masa untuk melaksanakan ini dari segi dulu kita lihat masa dia meningkat gaji minimum ini, ada bisnes yang ada 5 orang ke bawah diberi 8 bulan tangguhan. Bukan semua sekaligus dia melaksanakan gaji minimum ini. Kedua, mungkin mengurangkan kos operasi lain seperti fee untuk pihak berkuasa tempatan atau memasukkan ada satu lagi EPF kepada pekerja asing. Ini boleh mengurangkan kos operasi kebanyakan PKS. Last sekali, saya rasa setuju dengan Profesor, fokus kepada peningkatan kemahiran pekerja dan produktiviti. Ini ketiga cadangan Samantha ataupun harapan kita lah. Baik. Betul lah kan, dengan kadar gaji minimum ni dapat memberikan sikit semangat lah kan, agar kita ni dapat meningkatkan produktiviti kita punya kerjaya kan, dalam masa sama juga dapat menyaksikan peningkatan syarikat terbabit. Baik, terima kasih diucapkan kepada kedua-duanya bagi berkongsi tentang kadar gaji minimum yang telah pun ditetapkan oleh kerajaan. Terima kasih kepada Encik Edwin dan juga Prof Zulkifli. Baik. Topik yang menarik, mana tahu nanti kita akan sambung kan lebih terperinci. Baik, terima kasih. Dan juga Afad, tadi Sofia kata dia dah sedia. Dia nak jadi macam Kajol Rani Warzi. Di manakah Sofia? Sofia kata nak siap, kami tak sabar nak tengok. Mari kita ke Brickfield. Terbang ke Brickfield sekarang. Boleh ceria. Amboi.
Nampak tak betapa sempurna look kita hari ini, dan sememangnya kita bawa kemeriahan menjelang Deepavali. Sofia pun dah disiapkan dengan aksesori. Macam kita tahu, Deepavali atau Pesta Cahaya ini memang sangat sinonim dengan cahaya, dengan warna-warni, dengan keemasan, dengan aksesori dan juga dekor-dekor di dalam dan di luar rumah. Dan saya rasa memang terasa sangatlah feel Deepavalinya. Kita akan terus melinjau. Ni antara salah sebuah kedai yang berada di Little India Brickfields dan memang sangat-sangat terkenal dengan aksesori yang boleh mencantikkan busana sari dan sebagainya. Saya terus bersama dengan pemilik kedai yang saya percaya dah berpuluh-puluh tahun dah ada di sini. Mr. Jana, how are you? Sila kat sini. Mr. Jana. Apa khabar Mr. Jana? Oh, baik. Cantik tak saya ni? Oh, macam dewa kita. Okey, Mr. Jana, saya percaya Mr. Jana dah ada kedai kat sini dah berpuluh-puluh tahun kan. Malam semalam macam mana? Meriah, ramai orang ya? Oh, sampai pukul 1 pagi ramai. Sampai you tak boleh jalan masuk. Biasanya orang kat sini beli apa? Beli aksesori apa ke? Ya, kebanyakan ni aksesori dan itu hiasan rumah. Okey. Sejana saya tertanya sebab saya pakai ni kan dengan subang di hidung ini, keemasan banyak kan. Saya rasa sangat-sangat cantik. Tapi adakah terdapat maksud-maksud tertentu kenapa di Deepavali ni kita kena cantik macam ni? Yang Deepavali itu yang itu merayakan pasal kalau you perayaan ini kita panggil itu pesta cahaya. Kalau pesta cahaya itu yang semua seluruh manusia tu dia kena cahaya dalam dressing dia tu, pakaian. Kalau you pakai tu, you tengok itu dia punya kecahayaan itu, yang itu dia boleh projek ke lain orang itu. Jadi itu semangatnya. Jadi pagi-pagi Deepavali esok ni memang kena cantik dan sempurna sebeginilah, tidak kira lelaki atau perempuan. Ya, semua yang penganut Hindu lah. Mr. Jana, saya rasa kedai Encik Jana ni sangat-sangat besar. Jom kita jalan-jalan sebab ada juga jual dekorasi hiasan rumah juga kan. Dan kalau anda nak tahu, ini antara, kita ke sini lah ya. Kita ke sini. Dan ini antara yang boleh kita paparkan, begitu banyak jenis aksesori. Ini untuk orang kata dihiaskan pada pakaian busana Deepavali, keemasan segalanya. Dan saya percaya setiap corak itu ada maksud yang tertentu. Mr. Jana, jom ikut saya sebab saya nak tahu. Nampak tak tuan dan puan? Ini dia bunga-bunga yang ini untuk mencantikkan dekorasi rumah ke? Untuk dekorasi rumah saja. Dia tak ada simbol apa-apa. Dia untuk kecantikan rumah sajalah. Kalau you tengok dia, kalau you ada tahu tu combination tu macam mana nak bagi cantik kat rumah tu, you boleh combine dengan warna lain-lain bunga tu. Jana, jom kita jalan masuk lagi. Sebab kalau kita melihat, sila jalan-jalan saja. Kita bershopping bersama-sama. Memang meriah ya pagi-pagi. Seawal ni pun dah ramai dengan pelanggan-pelanggan yang berada di Brickfields ini. Okey, baik. Encik Jana, saya nak tanya ya. Kalau kita nak tahu, lampu-lampu ni mesti ada, ya. Warna-warni memang tentu, tapi lampu-lampu ni kenapa kita kena pastikan rumah-rumah dipenuhi dengan kilauan-kilauan lampu? Okey, yang ini, yang lampu tu itu cahaya. Yang itu epic untuk Deepavali ini ada epic Ramayana. Ramayana ada satu dewa raksasa ya. Dan nama dia Rawana. So yang masa dia punya perintah masa itu, dia tak bagi semua rumah menyala api ke apa-apa tu. Bila dia kena bunuh, baru dia merayakan dengan bunga api dengan light. Itu yang bringing the darkness to light. Bringing the darkness to light. Jadi tiada lagi kegelapan. Dia ada erti lain pun. Pasal kita manusia dalam keadaan susah, itu yang gelap. Dia keluar dari sana ke cahaya. So you come to a brighter situation. Jadi kiranya sambutan Pesta Cahaya ni daripada kegelapan ke cahaya yang bersinar. Dan kalau boleh saksikan memang sangat-sangat ikonik, dan saya percaya inilah antara Encik Jana ini seorang orang kuat lah ya untuk memartabatkan lagi budaya bangsa India dengan perayaan Deepavali, sambutan Deepavali dan sebagainya. Dan kalau nak tahu ya, mungkin antara yang dijual juga di sini adalah antara makanan, kuih muih. Jadi apa antara makanan kegemaran Encik Jana bila dah menjelang Deepavali? Keramai orang makanan itu muruku sajalah. Okay, muruku yang itu utama lah.
yang kita hampir jual saja. Lain semua itu dari Murukku. Mixtures itu. Jadi di Pavali mesti ada Murukku. Okey. Terima kasih Cik. Saya nak tanya ni. Kita ada terjumpa pelanggan. Hello, good morning. Apa nama? Wasudevan. Wasudevan dan juga isteri. Jaya. Hari ini memang sangat awal. Saya rasa baru 9 lebih pagi ni. Apa yang dicari di kedai dekorasi ini? So kita datang last minute shopping hari ni. Last minute shopping. Wow. So biasa kerja busy. So hari ni kita ambil cuti. So biasa untuk decoration ke, untuk tengok kuih-kuih sikit ke, nak beli barang lah. Jadi kebiasaannya kat rumah ni memang dah siap masak ke ataupun malam ni juga start dekorasi, malam ni juga start masak? Kita akan prepare malam ni. Esok pagi dalam pukul 5 ni macam dah start dah. So I and my wife akan prepare semua. Mana kau nak? Okey, jadi kalau malam-malam kita berpersiapan masak, menghiasi rumah. Dan kalau esok pula bagaimana? Apa dia punya kata persiapan ataupun yang dilakukan pada pagi di Pavali itu sendiri? Pagi biasanya kita ada tradition mandi gunakan oil. Okay, oil bath and some prayers and then breakfast with the families and get blessings from families. Wow. So that's how we start our day. Memang sentiasa tentang kekeluargaan dan kalau nak dijadikan saya terjumpa seorang yang juga berbusana sari bersama dengan saya. Hi, good morning. Sihat ke? Oh, sihat. Cantiknya awak. Cantiknya kita. Okey, jadi macam mana awak tiap di Pavali setiap tahun apa yang awak look forward, yang awak tak sabar-sabar, makanan ke, nak jumpa kawan ke, menghias rumah ke? Ni memang penting dengan makanan lah. Makanan lah. Makanan favourite apa? Makanan favourite biryani lah. Biryani. Samalah. Saya nak meninjau pula, ada sedikit ucapan yang ringkas untuk semua yang menonton sekarang ni bersempena dengan Deepavali. Happy Deepavali everyone. Play safe firecrackers. Makan betul-betul. Makan. Deepavali penting makan. Yes. Deepavali penting makan. Stay safe everyone. Thank you. Happy Deepavali to you. Yay. Okay. Kita nak bawa anda untuk meninjau sebab ini antara satu kedai yang berada di Little India Brickfields Kuala Lumpur. Tapi kalau nak tengok kesibukan di pagi hari ini, bukan calang-calang tuan-tuan dan puan-puan. Sebab apa? Kereta dah berpusu-pusu, kedai dah mula untuk dibuka. Ni memang sesak di pagi hari. Kita menunjukkan memang suasana yang sesak. Dan kalau biasa malam-malam ni di kawasan Brickfields yang akan diterangi dengan lampu-lampu siang-siang ni tidaklah. Dan apa pun bagi anda semua yang sedang memulakan persiapan anda bersama dengan family, ya, mencantikkan diri anda dan sebagainya, kami di Malaysia hari ini ingin mengucapkan selamat menyambut Deepavali dan inilah pesta cahaya yang paling terang sekali untuk anda sekeluarga. Kita akan kembali ke studio. Terima kasih para penonton Malaysia hari ini. Anda jaga diri dan stay safe. Muah. Apa yang diorang misal ni lah? MHI pukul 10? Apa yang pukul 10? Dah pukul 9 Nas, kita dah lambat. Yelah, lagi setengah jam kita bersiaran. Mana sekarang? Tenang, kita kan sekarang dah bersiaran pukul 10 pagi. Ya ke? Ni, dah 9.30 lah. Cepat sikit, kita lambat dah. Awak gimana? Kita kan dah start bersiaran pukul 10. Pukul 10? Ya betul, mulai 1 November, MHI akan mula bersiaran pada jam 10 hingga jam 11 pagi. Jangan lupa terus bersama kami dengan pelbagai perkongsian menarik di TV3. Stream melalui tonton. Okey, MHI kini kembali kita terus saja ingin bercakap tentang pelacaran Majlis Pembangunan Bakat Johor dan Karnival Kerjaya yang kabarnya menawarkan lebih daripada 15,000 peluang pekerjaan. Jadi untuk itu saya nak bersama dengan dua orang tetamu kita yang datang seorangnya jauh dari Johor dan seorang lagi dari Pegeso. Kita bersama dengan Tuan Herman Raban, Pengurus Besar Unit Strategik Modal Insan Johor di ujung sana. Assalamualaikum, apa khabar? Waalaikumsalam, baik. Okey, dan di sebelah kiri saya kita bersama dengan Tuan Aziruan Arifin dari Pegeso. Ya, betul. Yeah. Okey, kita dah tanya dekat Tuan Herman dululah sebab datang dari jauh ni sudah pastinya ada perkabaran yang nak diwawarkan bersama dengan penonton pada hari ini. Jadi mungkin boleh cerita sikitlah tentang karnival yang bakal dijalankan ini. Silakan.
Okey, untuk 3 hari bulan November nanti kita akan buat satu pelancaran Majlis Pembangunan Bakat Johor lah. Seperti mana yang kita telah sedia maklum, Kerajaan Malaysia telah menandatangani memorandum persefahaman dengan Kerajaan Singapura pada bulan Januari yang lalu. So untuk melaksanakan Zon Ekonomi Bebas Khas Johor Singapura JSSEZ. Jadi sudah semestinya yang akan membuka peluang yang lebih banyak pekerjaan kepada rakyat Johor khususnya dan juga rakyat Malaysia amnya. Jadi justru itu Kerajaan Negeri Johor dengan disokong oleh Kerajaan Persekutuan melalui Unit Strategik Modal Insan Negeri Johor dan juga Kementerian Pengajian Tinggi sebagai sekretariat bersama telah menubuhkan Majlis Pembangunan Bakat Johor ataupun Johor Talent Development Council iaitu JTDC bagi menyediakan tenaga kerja yang diperlukan oleh industri dalam JSSEZ itu nanti. Bagi tujuan tersebut, JTDC antara lain akan berperanan sebagai satu pusat sehenti sebagai platform yang akan menghubungkan di antara institusi pengajian tinggi dan juga industri dalam kita memperbanyakkan program pembangunan bakat dan juga kita akan buat penempatan kerjaya secara terus. Okey. So dengan penubuhan JTDC ini kami percaya ia dapat menampung dan juga memenuhi keperluan yang berada di Zon Ekonomi Khas Johor Singapura JSSEZ yang buat masa ini ada 10 sektor di sana. Antaranya ialah zon ekonomi digital, sektor pembuatan, sektor pelacongan dan juga sektor penjagaan kesihatan dan juga lain-lain. Untuk makluman semua juga, JTDC walaupun pada masa ini fokusnya adalah kepada JSSEZ, tapi pada masa akan datang kita akan fokus kepada seluruh negeri Johor. Okey, itu sebagai permulaannya lah. Dan sudah pastinya mereka yang mencari peluang pekerjaan, sudah pastinya ini peluang yang tak harus dilepaskan. Pasti. Jadi Tuan Azirwan mungkin nak bercakap tentang Kardi Berkejaya di sana. Fazli, 1 hingga 3 November ni, sebagaimana yang Cik Ahmad beritahu tadi, kita akan adakan Karnival Berkejaya yang mana akan melibatkan sekurang-kurangnya 100 syarikat. 100 syarikat kali ini akan membawa sebanyak 15,000 peluang pekerjaan. So ada kelainan sikit kali ini sebab kali ini kita bekerjasama dengan rapat dengan Kerajaan Negeri Johor dan kita bawakan 15,000 jawatan ni gaji sekurang-kurangnya 3,000 dan yang paling tinggi 16,000 sebulan. So insya-Allah jadi datang beramai-ramai, ambil jalan rebut peluang ni. Dan antara jawatan-jawatan ni ada yang diploma ke atas, ada juga yang SPM punya level. So SPM level jawatan seperti chargeman, welder, technician dan sebagainya. Dan antara majikan yang akan sama-sama turut serta yang besar-besar, yang berkaliber seperti Super Micro Computer yang mana data server, Elton Intelligent Technology, Aero Malaysia Engineering, TLP Terminal dan Paris Baguette Malaysia. So FMB. So saya menyeru supaya semua ambil peluang ni, khasnya rakyat-rakyat di negeri Johor. Bagi mereka yang berada di luar, jangan lupa online pun ada, you can still go through daripada menggunakan online lah kan. Tapi yang menarik tadi gaji minimum 3,000 tu dekat sana kan. Tadi kita bincangkan gaji minimum 1,700. Tapi ini lebih sikit. Jadi mungkin Tuan Zirwan nak kongsikan tentang aktiviti menarik yang ada dekat sana. Baik, antara aktiviti yang kita akan adakan temu duga secara bersemuka. Of course, dia ni direct dengan majikan, HR daripada syarikat. Dan yang kedua kita ada temu duga gamifikasi. Ini konsep baru. Macam mana tu? Konsep ni dia lebih kepada permainan interaktif yang kita adakan. So kita akan adakan interview gamifikasi yang mana pencari kerja dengan majikan dia akan bermain game, permainan interaksi yang mana ciri-ciri agility, ketangkasan, kepantasan dalam membuat keputusan itu akan ada. So ini akan mengurangkan masa dalam masa interview. Kalau tidak interview biasanya at least sejam 2 jam. Now 20-30 minit keputusan terus keluar. Dan antara lain kita bawa juga pameran pada agensi. Kita bawakan daripada JPK, JTK dan juga MARA untuk membuat pameran-pameran tentang inovasi-inovasi TVET. Kita ada drone, kita ada robotik dan sebagainya. Dalam masa yang sama juga kita ada sesi taklimat dan forum yang mana boleh memberi pendedahan kepada pencari kerja golongan muda tentang karier-karier yang akan datang. Dan kita juga ada bawa majikan-majikan yang mana memberikan peluang-peluang apprenticeship
intern. So maknanya golongan pelajar, Fazli, jangan ketinggalan. You boleh datang juga. At least dengan internship ada lebih kurang dalam 270 tempat, insyaAllah. Okey, jadi bukan saja peluang pekerjaan, malahan sesiapa yang nak intern pun boleh juga ke sana nanti, ya. InsyaAllah. Okey, berbalik kepada Tuan Herman. Bagaimanakah penubuhan JTDC ni akan menyokong kepada zon ekonomi khas Johor Singapura ataupun singkatannya JSSEZ, khususnya dalam aspek pembangunan bakat ini, Tuan Herman? Okey, Fazli, untuk penubuhan Majlis Pembangunan Bakat ni, JTDC ni, dia akan memberikan kesan yang signifikan kepada ekonomi negeri Johor melalui pelbagai cara, termasuk sokongan kepada zon ekonomi khas Johor Singapura ni, JSSEZ. Okey, antara impak-impak yang kita jangkakan ialah penjanaan peluang pekerjaan berkemahiran tinggi melalui latihan-latihan yang kita jalankan dengan rakan strategik kita. Dan ada peningkatan kapasiti tenaga kerja tempatan melalui pengurusan data yang lebih baik dan lebih cekap. Okey, jadi dengan itu kita dapat manage data-data yang kita dah itu dengan lebih baiklah, lebih efektif. Dan juga melalui latihan yang kita berikan tadi dengan rakan strategik kita, dia akan meningkatkan produktiviti dan juga inovasi pekerja yang berada di JSSEZ itu sendiri itu nanti. Dan akhirnya dengan pengurusan bakat yang baik, dengan training yang lengkap dan cekap, dia akan menarik pelaburan-pelaburan asing FDI daripada luar ke dalam Malaysia dan kawasan zon ekonomi bebas itu sendiri. Okey, jadi sebagai kata orang tu penutuplah kita punya segmen ni, bagi kata-kata daripada Tuan Zirwan, khususnya mereka yang berada kawasan terdekat lah, yang ada kat Johor tu, yang mungkin mereka nak datang ke sana, mungkin apa pesanan yang nak diberikan? Baik, sekali lagi Fazli, kerajaan negeri Johor dan juga Perkeso rasanya menyuruh secara beramai anak-anak muda yang berada di luar sana, khasnya mereka di Johor, ambil peluang ini untuk sama-sama mendapatkan pekerjaan bagi, of course, permulaan kepada kehidupan yang lebih sempurna, insyaAllah. Jadi 1 hingga 3 hari bulan November, jam 9 hingga 5 petang, bertempat di Persada Johor International Convention Centre, Johor Bahru. Jadi bagi mereka yang berminat, sila daftar di www.myfuturejobs.gov.my/career fair serta kemas kini maklumat yang ada kat situ supaya nanti senang boleh issue terus CV dan terus boleh lakukan interview, dan kalau dapat kerja hari itu juga dapat letter offer, insyaAllah. Time tu juga cepat sekarang ni. Okey, Tuan Herman pula apa kata-kata yang ingin dikatakan, silakan. Okey, menyambut seruan Cik Wan tu tadi, kita di unit strategik modal insan, salah satu agensi kerajaan negeri Johor, memang mementingkan bakat, pembangunan bakat itu sendiri. Izinkan saya kongsi sedikit pantun ringkas lah. Pantun ringkas. Modal insan cemerlang, Johor gemilang. Modal insan tersohor, maju Johor. Okey, itu dia. Kepada anda semua yang mungkin berada di sekitarnya, pelancaran Majlis Pembangunan Bakat Johor dan juga Karnival Kerjaya tidak harus anda lepaskan kerana ini adalah peluang keemasan yang harus anda rebut. Dan sikit kita ada masa lagi ni. Mungkin Tuan Azirwan nak kongsikan. Kita sebenarnya kalau lihat majikan-majikan yang mengambil peluang ini besar, dia bukannya orang cakap company-company yang kecil. Ada antara majikan, kita bawa 100 majikan. 100 majikan ni ada antaranya daripada negeri Johor sendiri. Ada juga yang kita bawakan daripada luar. Tapi 95% daripada jawatan kosong tersebut adalah berada di negeri Johor itu sendiri. Antara lain, of course, sekarang ni kebanjiran rakyat-rakyat, especially Johor yang bekerja di Singapura. So kita cuba pastikan supaya we can actually sustain them. Itu yang kita bawa majikan-majikan ni supaya peluang tu ada. Dan gaji, of course, I think atas effort kerajaan negeri Johor, ada insyaAllah kelebihan tu akan diberikan. So ramai-ramai datang, jangan lepaskan peluang. Okey, jadi Tuan Iman, kita ada banyak masa lagi, 1 minit lagi ni Tuan Iman. Kan, kita nak panggil sebenarnya bukan sahaja mereka yang berada dekat sekitar Johor Bahru. Malahan sebab apa? Pandangan masyarakat kita ni kalau nak kerjaya, orang Johor kadang nak bekerja di negara jiran kita. Kan sebab peluang lebih baik dekat sana. Tapi sebenarnya dekat dalam negara kita pun banyak peluang pekerjaan yang mereka boleh dapat juga, kan? Ya, betul, Fazli. Dengan penubuhan JTDC ni, Majlis Pembangunan Bakat ni, kita cuba untuk
menarik minat rakyat Johor, rakyat Malaysia khususnya yang bekerja di luar supaya balik dan mencurahkan bakat mereka, mereka punya kepakaran di negeri mereka sendiri, negara mereka sendiri. So saya menyerulah supaya semua rakyat Malaysia, bakat-bakat di Malaysia dapat menyahut, sebab kita dah buat macam-macam dah. Negeri Johor, Kerajaan Malaysia macam-macam dah buat penubuhan majlis pembangunan bakat, zon ekonomi khas Johor Singapura, dan dengan penubuhan majlis pembangunan bakat ini, zon ekonomi khas ini, dia akan mewujudkan banyak peluang dengan kerjasama daripada Perkeso dah banyak bantu kita untuk wujudkan pekerjaan yang bergaji premium ni. Betul. Yang antara lain yang paling penting Fazli, mereka yang bekerja di Malaysia, of course daripada jaringan keselamatan sosial ada. So kita juga nak pastikan bahawa jaringan keselamatan sosial ada dalam masa memperkembangkan bakat itu sendiri. So itu penting. Itu paling penting sebenarnya, kan. Okey, jadi sekali lagi kepada anda semua yang mungkin berada dekat sekitar Johor ataupun kawasan-kawasan sekitarnya, boleh datang beramai-ramai pelancaran Majlis Pembangunan Bakat Johor dan Karnival Kerjaya yang menawarkan lebih daripada 15,000 peluang pekerjaan yang bakal diadakan di Persada Johor bermula pada 1 hingga 3 November 2024. Jadi maknanya Jumaat sampai hari Ahad nanti, insya-Allah. Jadi terima kasih diucapkan kepada Yang Berusaha Tuan Herman bin Raban, Pengurus Besar Unit Strategi Modern Insan Johor, dan juga Yang Berusaha Tuan Azirwan bin Arifin, Timbalan Ketua Eksekutif Operasi Perkeso, sudi datang bagi berkongsi tentang majlis pelancaran itu nanti. Baik, kita nak berhenti pada seketika. Anda jangan ke mana-mana. Okey. Baik, terima kasih kerana terus melekat dekat depan TV untuk menyaksikan Malaysia Hari ini. Dan saya sebenarnya dah terpesona daripada tadi. Sekarang ni kamera tak nampak lagi kan? Lepas ni kami nak tunjuk kepada anda. Kalau semua dah tahulah, saya rasa mungkin ibu-ibu dekat sana tahu, iaitu jenama eksklusif. Le Nona. Pernah dengar Le Nona tak? Jadi Le Nona ni memang terkenal dengan corak yang elegan dan juga koleksi yang mewah. Dan kini katanya kembali dengan koleksi premium baru. Apa kata? Semua dah bersedia ke? Kita ada Rosy Petal. Jadi bersama dengan saya, tentunya kita ada Nadia Hasnan, pengacara Le Nona dan juga pengguna setia katanya. Ya, betul. Hari ini bawakan kepada kami semua. Nampak? Cantik ke tidak? Cantik sangat. Mestilah cantik. Saya terpesona ni. Jadi macam, Nadia, waktunya awak untuk mempengaruhi kami semua. Baik, silakan. sebenarnya sebentar saja lagi kita akan ada pelancaran Le Nona Rosy Petal Pot Collection. Ini di mana kalau sebelum-sebelum ni Le Nona ada yang dah beli bantal, ada yang dah beli cadar, tapi kali ini kita bawakan untuk anda periuk yang mungkin ada di antara ibu-ibu kakak-kakak kita yang boleh gunakan sebagai periuk masakan setiap hari. Tak kisahlah anda punya pakai dapur gas ke, dapur seramik ke, dapur elektrik ke, boleh, tak ada masalah. Dan juga kakak yang mana yang suka buat kek, Kak, buat kek dalam ni, masuk terus dalam oven pun no problem at all. Boleh? Boleh juga, tak ada masalah. Dan juga mungkin ibu-ibu kita kan, daripada memasak nak kena transfer dalam mangkuk dan sebagainya untuk buat hidangan. Yang ini, masukkan saja, letak saja dekat atas meja hidangan anda, dah cantik dan. Kalau anda tengok dekat sini tuan-tuan perempuan dengan dia punya bahagian penebat haba tempat pegang dia itu yang bentuk ros, ada lagi dengan dia punya warna-warna merah siap, ada lagi dengan ukiran-ukiran berombak-ombak dekat sekeliling periuk ni. Daya tahu tak sebenarnya kan, Nadia pernah tengok dekat luar. Kalau dekat luar, periuk yang macam ni, kakak-kakak dia bukan kata nak cantik je. Dia nak praktikal. Akak, you pakai ni akak ibu, dekat dalam ni daripada material daripada die cast aluminium. Makna kata kita boleh masak kejap je. Sebab dia punya suhu tu disekata je. Bila kita masak tak payah nak kena lama-lama. Bukan saja memasak mudah, tapi nak cuci pun mudah. Sebab dia menggunakan salutan seramik di mana memang cuci pun senang. Tak payah nak kena rendam, tak payah nak apa dah. Dia ada 6 salutan seramik seperti mana yang anda sedang saksikan sekarang. Daya kalau kat luar yang besar gini 34 cm 450 dek oi. Dengan kualiti dan secantik sebeginilah. Ya, satu ni sahaja dah 450. Tapi hari ni kejap lagi ada pelancaran Le Nona Rosy Petal Pot Set ini. 1, 2, 3. Ini 3 yang besar-besar. Ada yang 34, ada yang 30, ada yang 26. Ni dekat bahagian tepi pula. Kita ada kuali yang lepeh punya. Daya nak goreng telur kan? Goreng telur yang kecil ni. Ada. Kita ada 1, 2, 3. Dapat lagi dengan dia punya spatula lah apa semua. Ini semua Kak. Kak dah risau dah. Tadi Nadia cakap, ni 3 dah ada 450. Kalau 8 barang berapa? Kak, Nadia dapat janji bukan ribu-ribu, bukan 500, bukan 400, 350 pun tak sampai.
Tak, 350 untuk semua. Semua. Tak sampai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 barangan. Yang cantik, yang praktikal, yang anda boleh gunakan. Akak dah confirm suka dah ni. Tapi nak bagi tahu kejap lagi pukul 10.30, jangan tukar siaran lah. Terus saksikan sebab selepas ini kita akan ada istimewa punya Lenona Rosy Petal Pot Collection ini. Tapi nak bagi tahu, kita punya stok tak banyak. Mak dah telefon belum? Ini yang takut. Mak dah call belum? Saya takut telefon saya berbunyi. Mak tolong beli untuk mak satu. Mak maklum Mak Ngah tolong ya. Lepas ni bukan beli sekarang. Kejap lagi kita jual terus beli sebab kita punya stok memang cukup terhad. Sekali lagi yang ni 34 cm, 30 cm, 26 dapat lagi dengan 3 kita punya kuali lepe, dapat lagi dengan senduk apa semua ni. Semua ni sekali kakak jangan risau bukan ribu-ribu, harga mampu milik dan pastinya stok kita cukup terhad. Inilah dia yang terbaru daripada Lenona Rosy Petal Pot Collection. Tak melekat, masak pun laju. Yang paling penting cantik kalau kita nak display kat dalam dapur sekali. Betul. Ni bukan setakat cantik berbaloi. Saya rasa macam saya dah jatuh cinta walaupun saya berada sebelah awak. Ambil lah. Jangan macam tu. tapi betul. Maksudnya dekat mana nak beli? Adakah sekarang? Adakah 10.30? 10.30. Kena bagi tahu supaya mereka ni tak ke mana ni. Ibu-ibu maklum Mak Ngah saya dengan elok-elok dah suka kan? Dah senyum sampai telinga dah. Akan nak beli satu, nak beli dua, nak bagi ke anak menakamnya wedding ni. 10.30 pagi. Sekejap sahaja lagi. Jangan tukar siaran, terus saksikan di TV3 ini. Kita akan ada Lenona. Kita akan jualkan apa yang anda sedang saksikan sekarang dengan harga yang memang cukup mampu milik. Okey. Kalau mungkin Mak Long kan ada dia baru masuk. Apa benda si Nadia dengan Dayah tu? Cantiknya. Saya rasa dia tengok tapi dia kata macam berapa harganya ribu-ribu. Sekali lagi lah bagi tahu harga dengan berapa banyak dapat ni. Okey, berapa banyak dapat? 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada 8 barangan pot yang besar-besar kakak. Perit yang besar gedabak nak buat lontong apa semua boleh kat dalam ni, tak ada masalah. Harga kita kalau dekat luar maulah beribu. Benda kualiti, praktikal, cantik pula tu. Yang kita punya saya dapat janjikan kepada anda bukan ribu, bukan 500, bukan 400, bukan 350. Berapa harganya Nadia? Nadia tak nak cakap sekarang ni. Anda kena tunggu 10.30 kejap lagi. Tapi minta maaf, bila host nanti kejap lagi 10.30 bagi tahu berapa harga dia, terus beli sebab stok kami tak banyak. Bawah 350 semua ni. Lepas tu stok ni macam tak banyak. Very limited. Limited jadi kena beli. Okey, baik. Jadi saya rasa sendiri saya lepas ni 10.30 pun habis dia terus boleh tengoklah. Jadi Nadia terima kasih banyak kena bawakan kepada kami iaitu koleksi premium terbaru daripada Lenona Rosy Petal. Ya, betul. Limited collection. Anda semua harus dapatkan. Jadi Nadia, insya-Allah nanti kita jumpa lagi ya. Okey, thank you Daya. Thank you. Okey, mana kawan saya Afat tu tengok dia macam sibuk pegang handphone ke apa benda tu. Oh, dia sibuk nak masak. Apa cerita dekat sana tu? Nak masak tak boleh. Kuali piuk semua kat sana. Okey, kita dah bercakap tentang Karnival Jom Heboh yang bakal diadakan pada hari Jumaat nanti sampai hari Ahad 1 hingga 3 November 2024. Jadi apa yang menarik dekat sana sudah pastinya kita ada bus Puspakom untuk anda mendapatkan khidmat nasihat keselamatan kenderaan anda dan sertai cabutan bertuah yang mana ingin memenangi pemeriksaan percuma daripada Puspakom. Anda boleh terus ke sana dan anda harus ikuti Puspakom Official di Facebook, Instagram dan juga di TikTok dari 28 hingga 31 Oktober untuk maklumat lanjut. Jadi jumpa anda di sana. Ada cabutan bertuah tu, pemeriksaan percuma daripada Puspakom. Boleh pergi sana. Saya dah sampai. Saya nak bagi tahu kepada anda semua. Nampak di depan saya ni. Jadi, ini dia. Jom meriahkan Karnival Jom Heboh Babas pada 1 hingga 3 November di Padang Biasana Johor Bahru Mall. Jadi, ayo datang beramai-ramai ke booth Babas untuk dapatkan pelbagai pack produk Babas secara percuma ni. Ada promo goodies bag bernilai RM10 dan menang banyak hadiah-hadiah menarik dari Babas. Dan ada banyak juga sambil makanan yang diberikan secara percuma, demo masakan. Lepas tu ada aksi roti terbang oleh The Flying Chef, Chef Mat, dan paling istimewa penampilan khas personaliti media prima di booth Babas sepanjang 3 hari. 3 hari tau Karnival Jom Heboh Babas ni. Ingat ya, di Angsana Johor Bahru Mall. Jadi jom jangan lupa datang. Jumpa anda di sana. Jom heboh-heboh. Okey, jangan lupa 1 hingga 3 November 2024. Bercakap tentang 1 November, jangan lupa MHI bukan bersiaran pada pukul 9.30 1 November Jumaat ini MHI akan mula bersiaran pada jam 10 hingga jam
jam 11 pagi. Ya, ingat boleh ini waktu yang baru dan juga kepada anda yang dapat balik pun untuk percutian dan sebagainya. Esok memang menarik sebab kita kongsikan istimewa Deepavali dan juga pembuatan kolam. Kolam bukan kolam. Bukan kolam. Kolam. Okey, baik. Jadi anda semua kita sama sambut Deepavali rakyat Malaysia dan saya pasti memang menyeronokkanlah bila sambutan-sambutan sebegini. Itulah istimewanya Malaysia. Betul, indahnya Malaysia. Kita dapat kongsi raya bersama-sama. InsyaAllah kita jumpa lagi nanti di episod seterusnya MHI pada hari esok. Esok 9.30, hari Jumaat daripada pukul 11. Okey, ingat 10.30 esok, Jumaat pukul 11. Okay. Assalamualaikum semua, jaga diri, jaga hati. Assalamualaikum, bye-bye. Bye.